Sihat cikgu. Hari ni kita nak buat bab 4 lah sebab minggu depan kita nak masuk bab 5 dah. Jadi hari ni macam kan hari tu cikgu bagi video-video tu kan. So hari ni kita akan buat summary dia lah, no? Sampai habis bab ni. Jadi lebih kurang dalam masa 1 jam lebih kurang macam tu, insya-Allah kita akan habiskan lah. Okey. Tak apalah kawan-kawan nak buat yang tak dapat masuk tu nak buat macam mana, pagi cikgu tunggu pun tak mau masuk, petang pun tak mau masuk, nak buat macam mana lah. Okey. Mana dia? Okey ni dia. Okey, untuk tajuk kreatifan logam. Bahagian yang pertama, cikgu punya PowerPoint ni disediakan oleh Cikgu Nur Azila. Cikgu edit sikit-sikit saja bahagian soalan apa tu. Cikgu Nur Azila ni dari SMK Ulu Hiram. Terima kasih Cikgu Azila. Okay, untuk bab yang pertama, bahagian yang pertama iaitu kepelbagaian mineral. Okay, kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi. Cuba kita tengok kat situ. Ini adalah mineral asli ya. Bila kita kata mineral asli maksudnya dia datang dalam keadaan macam tu dalam muka bumi kita. Maksudnya dia bukan sintetik, bukan yang dibuat dalam kilang. Okey. Mineral ialah unsur atau sebatian pepejar yang wujud secara semula jadi. Okey, maksud semula jadi adalah bukan orang lain buat lah, dia jadi sendiri. Okey. Dengan struktur hablo dan komposisi kimia tertentu. Maksudnya susunan dia punya molekul, susunan dia tu ada ciri tersendiri, okay? Komposisi kimia dia. Pelbagai mineral terkandung dalam batuan yang ditemukan dalam kerak bumi. Maksudnya dia tak duduk dekat atas lah, mungkin duduk dalam bumi. So, bila dia keluar, mungkin masa orang gali dia ataupun berlaku gempa bumi, berlaku apa tu, gunung berapi ke kan, keluarkan mineral tu dari kerak bumi. Okey, yang pertama ni adalah contoh unsur. Contoh unsur adalah emas, berlian, perak. Okey. Sebatian pula contohnya adalah boksit, hematit, galena dan kalsiterit. Kiranya nanti kalau awak belajar ni kat tempat nanti awak masuk sentulin, dia duduk kat bahagian dalam subjek kimia lah. Subjek kimia. Okay, jom kita tengok nama biasa, nama saintifik dan apakah kandungan dia. Kalau biasanya orang panggil hematit. Hematit tu sebenarnya nama saintifik dia adalah ferrum oksida, di mana perkataan oksida tu mewakili adanya oksigen. Jadi kalau disebut hematit maksudnya ferrum plus oksigen. Ada oksigen dan ferrum. Dia lekat sekali ya, dia terikat sekali. Jadi nama saintifik dia ferrum oksida ataupun nama biasa dia hematit. Okey. Yang kedua adalah kalsiterit. Nama saintifik dia adalah stannum oksida. Kemudian kuarza, kita pernah dengar kan kuarza kan, yang kuartz yang duk guna dekat permukaan jam tu. Bila malam dia ada cahaya warna hijau dia keluar tu. Okey, yang tu sebenarnya nama saintifik dia adalah silikon dioksida. Perkataan dioksida pula menunjukkan ada dua oksigen ada dua oksigen. Tak apa, yang tu awak akan belajar dalam kimia nanti. Yang ni just awak punya pengetahuan asas lah. Kalau boksit ataupun biji aluminium, sebenarnya kandungannya adalah aluminium oksida. Bila ada perkataan oksida maksudnya ada apa? Ada oksigen. Okay, galena pula adalah biji plumbum atau nama saintifik dia plumbum sulfida. Perkataan sulfida ni maksudnya adanya sulfur. Okay, ada sulfur. Okay, kemudian pirit adalah nama saintifik dia ferrum sulfida. Kalau ferrum campur dengan oksida tadi tu nama dia hematit. Okay, ferrum tu besi lah. Kalau besi campur dengan sulfida ataupun sulfur namanya pirit. And last sekali kalsit iaitu kalsium karbonat. Kalsium karbonat, karbonat ni maksudnya ada karbon, ada oksigen. Okay. Nah, ni adalah hematit sebatian hematit. Ataupun nama saintifik dia tadi ferrum oksida. Dia warna hitam macam tu. So lepas dia dah dibersihkan, cantik lah, macam ni lah dia. Okay, next ialah kalsiterit. Cantik tak? Kalsiterit. Okay, kuarza, quartz, boksit atau biji aluminium. Setiap satu ni dia ada fungsi dia. Okay, galena, pirit, kalsit. Okay, yang ni pula adalah sebatian semula jadi.
iaitu gabungan beberapa unsur. Okay, batu kapur ni sebenarnya adalah suatu mineral yang mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan seharian kita. Termasuklah nak buat apa, buat jalan, buat meja, bangunan dan sebagainya. Kita duduk ingat perkataan kapur, kita duduk teringat cikgu duduk tulis kat papan hitam tu saja. Sebenarnya sebatian dia adalah kalsium karbonat. Di mana kalsium karbonat ni adalah sebatian semula jadi yang wujud dalam pelbagai bentuk, warna dan tekstur. Jadi kalau kita tengok yang kapur cikgu tulis tu dia lembut, takkan nak buat bangunan kan. Sebenarnya ada banyak lah dia punya tekstur dia dan nama dia pun bukannya kapur tulis tu saja lah. Ada yang nama kalsit, batu kapur, marmar, kapur, kapur orang makan tu, terumbu karang dan cengkerang haiwan laut. Semua yang cikgu sebut ni daripada kalsit, batu kapur, marmar, kapur ni, terumbu karang, cengkerang haiwan laut, apa lagi? Tu kulit telur, semua tu adalah kalsium karbonat. Okay, sikit tu je lah untuk 4.1 Kita terus ke soalan formatif. Textbook awak muka surat berapa buku teks muka surat berapa lah? Cuba tengok siapa. Siapa ada pegang buku teks? Satu empat satu kot. Cikgu punya buku teks dah tutup Apakah mineral? Okay. Siapa yang tak buat lagi soalan formatif 4.1 ni, salin lepas tu buat. Jawapan cikgu bincang terus sekarang. Itu cikgu dah bagi dah, minta awak buat. Kalau yang tak buat lagi boleh buat sekarang ataupun buat bila awak free nanti. Okey, apakah mineral? Maksud mineral tu sendiri adalah unsur atau sebatian. Okey, unsur tu dia duduk dengan diri dia saja lah. Kalau sebatian dia campur dengan benda lain. Macam tadi tu ferrum campur oksida, itu sebatian lah. Kalau macam emas dia tak campur apa-apa, dia unsur. Kalau perak tak campur apa-apa, dia unsur. Macam tu. Unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi. Kena ada perkataan semula jadi sebab dia tak boleh dijadikan di dalam kilang. Dia tak boleh ada yang sintetik. Okey, dengan struktur hablur, dan struktur hablur tu maksud susunan dia lah. Ada yang empat segi, ada yang memanjang dan komposisi kimia yang tertentu. Okey, tu maksud dia. Tu definisi mineral. Sekali lagi, mineral ialah unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi, dengan struktur, hablur dan komposisi kimia tertentu. Dia tak sama dengan antara satu sama lain. Okey, praktis formatif. Jangan tutup balik. Nanti kan saya hilang. Okey, praktis formatif untuk soalan yang kedua ni, nyatakan satu contoh mineral Contoh mineral yang diminta dalam bentuk unsur, maksudnya awak kena pastilah dia tak ada campuran dengan benda lain Ada 3 benda tadi tu. Emas, perak, berlian. Okey, atau mineral unsur lain yang awak rasa tak ada campuran lah kalau awak ada pengetahuan lain So dalam buku teks kita dia bagi 3 benda ni lah. Emas, perak, berlian. Okey. Sebatian pula ada banyak tadi. Cuba tengok balik kat buku teks Ada banyak sebatian yang dia bagi kalau ada campuran dengan benda lain tu maksudnya yang tu sebatian lah. Ni dia. Ini kalau nak bagi dalam bentuk nama biasa dah. So, kita ada berapa hematit, kalsiterit, kuarza, boksit, galena, irit and kalsit Kalsiterit and kalsit tak sama. Tak maaf lah cikgu punya tingkat ni cikgu buka. Tu dengar habis lah suasana sebenar kawasan rumah cikgu ni. Orang duk COD barang lah apalah dengar kat apa sekali. Okey, untuk sebatian bagi je yang mana-mana daripada 7 tadi tau. Dia minta satu bagi satu je lah, takkan tak ingat. Paling-paling pun kuarza lah. Cikgu ingat senang kuarza sebab kuarza tu duduk dekat tajam. Dekat permukaan tajam. Okey, nombor 3. Nyatakan 2 contoh mineral, sifat kimia atau sifat fizik mineral dan kegunaannya dalam kehidupan harian kita. Okey. Yang ni cikgu tak sempat bincang tadi, so cikgu bagi jawapan tu. 2 contoh mineral yang cikgu boleh bagi kat awak adalah kalsium oksida. Kalsium oksida geng-geng kapur tadi tu, dia bersifat base yang digunakan untuk menetralkan tanah yang berasid. Silikon dioksida yang bertakat
lebur tinggi digunakan untuk membuat radas makmal berkaca. Okay, boleh salinlah jawapan ni. Okay, sekarang kita nak masuk bahagian kedua iaitu siri kereaktifan logam. Okay, ada bahagian cikgu tak sempat sentuh, boleh tengok balik dalam buku teks. Buku teks awak sangat lengkap dia punya nota. Okay, untuk siri kereaktifan logam. Bila perkataan siri maksudnya dia ada susunan dia. Kiranya kalau dalam kelas tu kita susun siapa paling tinggi ke paling rendah. Tapi kereaktifan, perkataan reaktif ni maksudnya kebolehan dia untuk bertindak balas. Okay? Kebolehan dia untuk bertindak balas dengan apa? Dengan oksigen. Siapa yang bertindak balas dengan oksigen paling reaktif? Macam tu. So kalau kita tengok kat sini, logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Maksudnya kalau manusia ni kita kata tindak balas dia terhadap sesuatu benda yang menyebabkan awak trigger lah. Contohnya cikgu letak tikus dalam kelas. Siapa yang lompat paling teruk sekali bila nampak tikus? Ada kawan awak sampai lompat naik atas meja, ada orang lari, ada orang gelak-gelak saja, ada orang sampai pingsan. Siapa yang mengalami tindak balas paling teruk tu, itulah yang paling reaktif sekali. Yang takut-takut tengok tikus dia jentik tikus tu. Maksudnya dia tu paling tak reaktif lah. So kalau dalam unsur, dalam logam ni sendiri, kalau dia bertindak balas dengan paling teruk sekali, dia meletup ke, dia terbakar ke, keluar asap ke, ataupun dia hanya keluar bunyi kecil saja tu, itu adalah susunan bagi kereaktifan dia. Jadi kita nak tengok macam mana dia punya susunan. Okay, logam yang lebih reaktif terhadap oksigen bertindak balas dengan lebih cergas dengan oksigen. Siri kereaktifan logam merupakan satu senarai logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap logam. So kalau dikata bertambah, maksudnya kalium ni, hak huruf K tu nama unsur tu, kalium akan bertindak balas dengan oksigen paling aktif sekali. Okay, diikuti oleh natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, Hg ni apa, merkuri, argentum, aurum. Okay. Untuk awak punya level, awak mungkin kena ingat tak semua lah. Tapi at least yang ada dalam contoh ni awak ingatlah dia punya simbol. Sebab simbol ni nanti awak akan belajar dengan lebih mendalam dalam subjek kimia. Okay, kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okay, kita tengok karbon dengan hidrogen ni. Kedudukan suatu logam dalam siri kereaktifan logam bergantung pada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Cikgu abang tadi, siapa yang paling duduk belah kanan tu dia yang paling reaktif lah. Dia kalau jumpa dengan oksigen je, dia yang paling melampau sekali. Belah kiri sekali tadi tu yang paling lemah. So kalau kita tengok, kita nak tengok hubungan dalam karbon dengan hidrogen ni, dia duduk kat mana? Dia duduk kat mana? Dia duduk, adakah dia duduk awal daripada kalium ke? Atau dia tengah-tengah ni ke? Ataupun dia duduk ujung ni? Kita nak tengok. Adakah bila karbon jumpa oksigen, dia melompat? Adakah hidrogen jumpa karbon, dia lompat? Tak tahu. So kita tengok dekat sini. Sebab dia, karbon ni bukan logam tau. Karbon bukan logam. Cuma kita tengok kedudukan dia saja. Walaupun siri kereaktifan logam ialah susunan logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen, kedudukan bukan logam. Karbon ni contoh bukan logam. Tak ada karbon tu pada? Tu ada dekat pensel kita tu, mata pensel kita yang hitam tu. Dia bukan logam lah. Itulah karbon. Okay, hidrogen. Okay, unsur yang mengikat oksigen yang hasilkan air untuk kita tu, hidrogen. Kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga boleh ditunjuk dalam siri kereaktifan logam. Jadi kat sini kita tengok rupa-rupanya karbon dengan hidrogen ni duduk lebih kurang tengah-tengah lah. Tadi paling melampau sekali kalium kan. K tu nama penuh dia kalium. Nombor 2, kalau jumpa oksigen, natrium. Lepas tu, kalsium. Dia ni karbon dengan hidrogen ni dia duduk tengah-tengah macam tu je lah. Okay.
Yang paling tidak bertindak balas dengan dengan oksigen ialah emas atau namanya aurum. Aurum awak. Aurum. Sebut macam mana tau. Okay, emas. Jadi awak kalau bertindak balas dengan oksigen ni jadi apa? Mestilah dia akan hilang dia punya sifat dia tu. Kalau lah awak tak pakai emas katalah awak teringin nak beli mah yang orang duk jaga pasar malam tu. Rupa-rupanya emas kat pasar malam tu dia salut dengan warna macam warna emas. Tapi sebenarnya dia bukan emas Awak pakai-pakai tengok so kuih gatal. Pasal apa? Cek-cek rupanya kuih berkarat. Bila kita tanya balik awak yang emas macam ni, padahal lah cik beli RM20, harga emas betul RM3,000. Sebab apa? Sebab kami guna ferrum saja. Kalau kita tengok kedudukan ferrum kat sini, ferrum tu besi lah. Besi yang kita salut tu, ferrum ni tengoklah dia senang nak bertindak balas dengan oksigen. Sebab tu lah dia cepat karat, sebab tu lah warna dia cepat hilang, cepat pudar lah. Kali jadi warna tak elok. Takat-takat pakai 4-5 bulan, lepas tu lempak lah. Hijau kat besi buruk. Jadi kalau orang yang betul-betul jaga kualiti, dia belilah emas yang 99 berapa? 999 tak boleh buat barang kemas lah sebab dia lembut. 996. So kalau ataupun kalau korang seek kualiti dia 916 lah. Jadi kalau emas ni, emas yang elok lah, merelip elok, lambat nak hilang warna dia. Kalau dia kotor pun dekat-dekat daki tu boleh cuci lah. Tapi kalau emas yang murah sikit, 916, elok juga. Cumanya ada orang tak boleh pakai sebab dia ada campuran benda lain. Okay. So cikgu nak cerita ni bukan nak abang kata emas awak murah ke emas mahal ke. Cikgu nak abang kata kalau ada benda-benda yang duduk dalam logam belah-belah atas ni, maksudnya tindak balas dia terhadap oksigen tu tinggi. Maka dia mudah nak berubah dia punya sifat fizik dia. Okay. Contoh seterusnya ialah dia bagi kat kita mineral arang batu. Perkataan arang ni kita bayang benda hitam tu. Tapi arang hak kita duk masak sate tu dia main pada kayu bakau. Arang batu ni bukan, arang batu ni mineral. Dia batu tapi dia warna hitam. Hampir 80% arang batu yang kita jumpa kat Malaysia ni adalah di Sarawak. Okay, 19% di Sabah dan 1% saja kat Semenanjung Malaysia. Maksudnya Sabah Sarawak kita ni adalah sumber kepada mineral arang batu yang sangat banyak. Jadi kita kena bersyukurlah kerana negara kita ni bukan negara biasa-biasa negara yang kaya dengan arang batu. Sebab apa penting arang batu? Sebab dia adalah sumber kepada tenaga. Dia boleh hasilkan apa? Untuk pembakaran kan? Kawasan simpanan arang batu yang paling besar terletak di Merit Ila, Sarawak. Okey, itu pengetahuan je lah. Okay, so kita pergi ke praktis formatif 4.2. Apakah yang dimaksudkan dengan siri kereaktifan logam? Okey, ni jawapan dia duduk belah kanan ni. Salin kah? Siri kereaktifan logam ialah susunan logam mengikut tindak balas dia ataupun mengikut kereaktifan dia terhadap oksigen. Okey? Siri kereaktifan logam ni adalah susunan logam. Mula daripada apa tadi tu? Mula daripada kalium kan? Apa kalium? Natrium. Yang tu lah. So, dia adalah satu susunan logam. Awak tak boleh main susunan suka-suka hati awak ikut A, B, C, D tu bukan. Dia ikut siapa yang reaktif dengan oksigen kita tahu atas kali. Dia yang paling tinggi sekali paling reaktif. Soalan nombor 2. Rajah menunjukkan tidak balas antara logam X dengan oksigen dalam udara. Logam X ni kita tak tahu tapi dia salah satu daripada yang kalium, natrium, ferrum apa tu lah. So adakah logam X ni reaktif terhadap oksigen? Macam mana kita nak tahu? Cuba tengok. Bila dia duduk kat udara dia keluar apa ni? Ada apa ni? Keluar api. So maksudnya dia reaktif lah. Nak tahu dia reaktif ke tak? Kalau dia tak reaktif, dia punya unsur kekal macam tu juga. Yang ni tengok keluar api. Bila keluar api maksudnya ya, dia memang reaktif. Okey? Jawapan dia ya. So terangkan, pasal apa yang awak kata dia reaktif? Kerana logam tersebut terbakar dengan nyalaan terang.
dan dia bertindak balas dengan udara, ataupun kalau tak mahu guna perkataan udara, dia bertindak balas dengan oksigen. Okay, selamat datang yang baru masuk. Sekarang kita tengah bincang praktis formatif 4.2. Awak boleh tengok buku teks, awak boleh photostat ataupun boleh salin. Maksudnya boleh salin sebab soalan tu tak ada banyak gambar rajah. Okey, sekarang ni kita nak bincang soalan B. Soalan A tadi kita kata logam X tu dia memang reaktif. Sebab apa? Sebab dia keluar api. Kita nampak dia ada api kat situ, dia menyala dengan terang dan dia boleh dikatakan boleh bertindak balas dengan oksigen. Kita tak letak api pun dia terbakar. Dalam keadaan suhu biasa pun dia boleh keluarkan api. Maksudnya dia bertindak balas dengan oksigen ataupun udara. Okay, tengok soalan B pula. Logam Y hanya membara dengan terang. Masih ada tindak balas. Tapi dia membara. Maksudnya tak keluar api, kita nampak dia merah macam tu. Apabila dia bertindak balas dengan oksigen. Adakah logam Y lebih atau kurang reaktif daripada logam X? So, kita boleh katakan kalau dia membara saja, maksudnya ada tindak balas, tapi tindak balasnya adalah kurang reaktif daripada logam yang tadi tu, logam X. Jadi logam Y kurang reaktif dari logam X. Dia masih kalau kedudukan itu maksudnya dia duduk di bahagian bawah daripada X tadi. Okey. Soalan last. Jika logam Z tidak bertindak balas dengan oksigen. Maksudnya kita letak situ tengok dia kekal macam tu juga. Contoh emas lah kot kan. Emas kan kalau duduk dekat udara mana ada terbakar apa pun. Mana ada keluar membara apa-apa kau tak keluar gas. Okey, awak kena layak kau, awak tinggal kat tengah udara kau dia tak ada apa. So maksudnya dia lah yang paling tak reaktif sekali. Ni kalau kita nak susun dia duduk kat bahagian dia kata berkurang lah. Maksudnya yang paling rendah lah. Kita letak Z kat sini. Yang paling tinggi kita kata tadi X sebab dia keluar api, diikuti oleh Y dan last sekali ialah Z. Selamat datang. Terima kasih. Masuk juga lewat pun tak apa. Okey, sekarang kita tengah bincang praktis formatif 4.2 soalan nombor 3. Kalau ada textbook boleh buka textbook. Okey, nombor 3, gariskan jawapan yang betul tentang siri kereaktifan logam. Okey, logam disusun dalam siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas dia terhadap apa tadi? Terhadap oksigen. Kita tengok macam mana tindak balas dia terhadap udara ataupun oksigen. Jadi jawapan dia tindak balas terhadap oksigen. B, logam yang paling reaktif dalam siri kereaktifan logam. Yang atas sekali tadi tu. Atas sekali tadi tu kalsium ke kalium? Dia huruf K saja. Kita tengok balik. Ni dah. Tengok balik. Atas sekali. Apa yang atas sekali? Nombor 1 ialah kalium. Nombor 2 natrium. Nombor 3 kalsium. Nombor 4 magnesium. Nombor 5 aluminium. Nombor 6 zinc. Nombor 7 ferrum. Nombor 8 timah. Nombor 9 plumbum. Nombor 10 cuprum. Nombor 11 merkuri. Nombor 12 argentum dan nombor 13 adalah aurum. Okey. Karbon dengan hidrogen pasal apa cikgu tak tulis nombor dekat dia sebab dia bukan logam. Kita cuma nak tengok saja, kita nak selit dia duduk kat mana. Rupanya dia duduk antara nombor 5 ke 6 dan 6 ke 7. Okay. So, dia bukan logam. So, kita hanya nak tengok dekat nombor-nombor tu dan nombor yang paling besar, nombor yang paling tinggi sekali kat situ ialah kalium lah. Jangan tertukar dengan kalsium. Kalium huruf K. Kalsium nombor 3. Okay, so jawapan kita yang mana tadi? Jawapan kita ialah kalium. Atas sekali lah kalium. Nombor C. Siri kereaktifan logam diaplikasikan dalam pengekstrakan logam. Kita nak ekstrak ni maksudnya kita nak pisahkan. Kita nak cari unsur asli dia saja. Okay, kita nak cari unsur asli dia sahaja. Jadi kalau kita nak
bahagikan unsur-unsur dia, contohnya macam tadi ferrum dengan oksida kan. Kalau kita tahu dia ada kandungan dia macam tu, mungkin kita boleh extract dia, kita nak ferrum saja, kita kena bagi dia ada siri tindak balas dia dengan oksigen. Jadi dia boleh diaplikasikan dalam pengekstrakan logam. Okey, jawapan dia pengekstrakan. Kita pergi ke soalan nombor 4. Nyatakan logam yang paling reaktif dalam siri kereaktifan logam. Ini soalan tadi diulang balik ni. Apa dia jawapan hak K tadi tu? Jawapannya ialah helium. B, nyatakan logam yang paling tidak reaktif. Yang duduk bawah sekali, ingat tak tadi bawah sekali AU tu? Bukannya AU, yang AU. Tu, ni AU apa ni? Aurum ataupun nama dia? Emas. Ini adalah logam yang paling stabil. Okay. Nombor 5, nyatakan dua unsur bukan logam. Yang bukan logam yang kita selit yang ada dua tadi tu apa dia? Yang kita duduk tengah-tengah, dia duduk tengah antara nombor 5 dengan nombor 6. Antara nombor 6 dengan nombor 7 tadi. Ada dua. Dia punya simbol dia C, satu lagi simbol dia H. Yang C tu, bahasa Inggeris dia karbon. Karbon is huruf C. Bahasa Melayu dia K lah. Okay. Satu lagi ialah hidrogen. Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dua-dua ejaan dia sama. Okey, dua unsur ni yang dimasukkan untuk nak tengok kedudukan dia lah. Apakah dua unsur bukan logam ini dimasukkan? Walaupun dia bukan logam, walaupun dia bukan logam, tapi kenapa dia dimasukkan dalam siri kereaktifan logam? Jawapannya sebab kereaktifan karbon dan hidrogen terhadap oksigen juga boleh dibandingkan dengan kereaktifan logam terhadap oksigen. Kadang kita nak tengok juga jadi apa kalau masukkan karbon, sebab karbon dengan hidrogen ni antara unsur yang sangat banyak dalam kita punya kehidupan lah. Memang ada di sekeliling kita setiap masa. So kita nak tengok apakah tindak balas dia dan kita nak bandingkan. Kalau duduk antara logam-logam ni, dia duduk kat tempat mana. Yang tu saja. Okay. Abang memang tak lagi buat vacuum. Sekarang kita nak pergi ke 4.3 iaitu pengekstrakan logam. Tadi kita ada sebut sikit kan, ekstrak tu maksudnya kita nak cari unsur yang asli daripada sebatian tu kan. So kita nak tengok bagaimana pengekstrakan logam daripada biji dia. Pengekstrakan logam ialah satu proses untuk memperoleh suatu logam daripada biji. Biji tu maksudnya kandungan yang masih dalam keadaan campuran. Maksudnya kalau kita bawa balik rumah tu, kita bawa balik mak awak bawa balik ikan lah, ayah kata ikan, tangkap ikan kat sungai kan, kita nak isi ikan tu saja. So awak nak kena buat apa? Kena mula-mula kena sembelih ikan pula. Mula-mula kena apa? Bersihkan ikan, buang sisik. Lepas tu kikis ambil isi saja. Tulang-tulang semua buang. Itu kalau ikan, itu kalau ikan, benda fizikal lagi mudah daripada kimia. So untuk biji, dia duduk dalam ikatan kimia. Seketui duduk lagu tu nak buang oksigen dia macam mana? So kena guna tindak balas kimia jugalah. Namanya adalah pengekstrakan logam. Bukan yang boleh main kutih, ambil biji tak sebelah, oksigen tak sebelah, tak boleh. So macam mana cara dia? Kena guna pengekstrakan logam lah. So bagi logam yang lebih tinggi ataupun yang lebih reaktif daripada karbon, pengekstrakan logam daripada sebatian dia adalah melalui elektrolisis. Ingat tak tadi yang kita susun tadi tu sampai dekat nombor 5 ke nombor 6 tu, atas-atas ni semua kita boleh guna kaedah elektrolisis. Elektrolisis ni kita bahagikan dia punya biji dia tu guna kaedah pembahagian lah. Bagi oksigen sebelah, biji dia sebelah. Biji pula dah, logam dia. Jadi dalam keadaan yang mana? Keadaan lebur. Dia tak boleh dalam keadaan berpejal. Maksudnya kita kena guna tenaga yang besar lah. Kita kena nak bagi dia lebur dulu. Kita leburkan dulu kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium ni. Barulah kita boleh bahagikan unsur asli dia dengan unsur yang melekat dengan dia yang kita tak mau tu. Kita nak buang. Okay? Tapi dengan syarat 5 ni saja. Hak bawah daripada karbon tak boleh. Okay, hak bawah daripada karbon tak boleh. Yang atas-atas ni saja.
Okey. Daripada zinc sampai plumbum, pengekstrakan adalah melalui penurunan oksida logam oleh karbon. Okey, kalau tadi kita guna cara elektrolisis, daripada zinc sampai plumbum, kita kena guna penurunan oksida menggunakan karbon. Okey. Dan yang bawah-bawah ni, yang tak berapa nak, apa orang kata, tak berapa nak reaktif tadi tu, pengekstrakan logam dilakukan melalui pemanasan terus. Panaskan kuprum, panaskan merkuri, panaskan saja dan tidak akan hasilkan dia punya unsur. Dan last sekali untuk argentan dengan emas, tak payah buat apa. Sebab dia memang wujud dalam unsur dia sendiri dalam kerak bumi. Maksudnya kalau awak jumpa emas dalam ayak lah kata seketul, mungkin dia bercampur dengan pasir, bahagi dengan pasir je lah. Okay, sebab dia memang duduk dalam unsur dia. Okay, ini adalah pengekstrakan besi dalam relau bagas. Besi duduk kat mana? Besi dekat nombor berapa tadi? Tengok Ustaz. Besi dia duduk, Allah. Okay, besi duduk kat sini. Ni, ferrum ni besi lah. Ni besi. Besi dia duduk gang dengan zinc, ferrum, timah, plumbum lah. Maksudnya dia diekstrak melalui penurunan oksida logam oleh karbon. Itu dia, macam ni lah. Dia kena panas dulu, leburan logam dikeluarkan. Okay. Mula-mula sekali dia campur, dia tuang dari atas lah. Dari bawah tak boleh ada api. Dia tuang dari atas ni bukan guna orang lah, dia gunalah dia punya kenderaan ni, dia buat mai, dia main tuang kat atas ni. Dia masukkan biji besi. Biji besi tu maksudnya besi yang bercampur-campur dengan unsur lain. Atau oksida besi yang dipekatkan, kemudian dicampur juga dengan arangkok dan batu kapur. Okay, campur semua tu masuk dalam relau bagas dari bahagian atas. Apa dia arangkok dengan batu kapur? Tengok balik tadi, dalam nota kita dia sebut kena campur dengan apa ni? Kena campur dengan karbon. Okay. Jadi arangkok dengan batu kapur tu dimasukkan. Arangkok tu mewakili karbon lah. Okay, maksudnya kita nak bahagikan biji besi tu kepada besi dan kita nak buang bahagian yang kita tak mahu tu kena guna karbon. So karbon kat sini adalah arangkok. Kemudian bila dia dimasukkan dalam relau bagas tu, semburan udara yang sangat panas dipam ke relau bagas melalui bahagian bawah. Jadi udara yang sangat panas tadi tu kena dekat campuran biji besi, arangkok dengan batu kapur tadi tu akan mengekstrakkan besi. Jadi kat sini kita nampak pengekstrakan besi tu dalam relau dari bahagian atas. Kita start dengan atas. Lepas tu sembur udara yang sangat panas. Dan kita nak tengok apa tindak balas yang berlaku. Kalau kita sebut dengan udara panas tadi kan. Nanti penghasilan besi akan berlaku. Penghasilan besi tu nama dia ferrum lah. Bagaimana? Arangkok atau karbon. Karbon tu nama saintifik dia, arangkok tu nama orang panggil dekat menatang yang hitam tu lah. Karbon tu lah. Dia akan bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk hasilkan karbon dioksida dan haba. Kemudian karbon dioksida yang terhasil tadi tu bertindak balas dengan arangkok yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida yang merupakan ejen penurunan yang kuat. Jadi ada monoksida CO. Tadi karbon campur dengan oksigen jadi CO2. Kemudian dicampur lagi dengan karbon dioksida, ditarik satu oksigen jadi karbon monoksida. Oksigen dengan oksigen, so dapat dua karbon monoksida. Karbon monoksida dengan karbon akan menurunkan. Menurunkan tu maksudnya dia akan ikat lah, dia akan tarik oksida besi. Dia akan tarik pikat dia oksigen yang lekat dengan ferrum tadi tu akan jadi kat dia karbon dioksida. Jadilah ni last sekali apa yang berlaku ialah mana ferrum saja. Ferrum campur oksida karbon. Ni pun suruh tengok lah kot pening kepala lah. Ni cerita dia kalau kita masukkan besi, okay, besi apa tadi tu, biji besi.
kita masukkan karbon, dia akan ikat oksigen yang ada pada ferrum untuk nak hasilkan ferrum saja ataupun besi saja. Okay, so apa kegunaan batu kapur tadi? Batu kapur tadi tu atau kalsium karbonat terurai untuk membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing seperti pasir atau silikon dioksida dalam biji besi untuk membentuk sangga atau kalsium silikat. Maksudnya bukan hasil, apa tu, sisa seperti pasir atau silikon dioksida tadi tu akan membentuk benda lain yang boleh digunakan lah, iaitu kalsium silikat. Kalsium silikat akan digunakan dalam industri lain. So pada suhu yang tinggi dan relau bagas tadi, ferrum ataupun besi yang dihasilkan tadi tu akan dalam bentuk cecair. Okay? Jadi bila bentuk cecair, awak tak nak main kutip macam tu je, dia akan mengalir ke bahagian yang rendah lah. Sebab dia berat kan, dia berat, dia besi yang berat, so dia mengalir ke bahagian bawah relau. So dari semasa ke semasa tu, leburan ferrum akan dituang keluar, masuk ke dalam acuan yang dikendaki dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Yang ni baru nak jadikan dia punya asli ya, bukan yang untuk nak pergi hantar dekat kilang-kilang lagi. Ini adalah kita kata bongkah besi. So leburan ferrum yang membentuk tu dikenali sebagai besi tuangan. Okay, ferrum yang dah beku tadi tu namanya besi tuangan. Okay, sangga yang dihasilkan akan melebur. Apa dia sangga tadi? Ini dia sangga. Hasilan sangga atau kalsium silikat lah. Dia pun akan melebur. Okay. Leburan sangga ini juga mengalir ke bahagian bawah relau. Oleh sebab leburan sangga adalah kurang tumpat daripada leburan ferrum, kan ferrum tadi berat, dia duduk bawah. Dia lagi tumpat tau. Sangga tu dia ringan sikit, dia macam minyak ngayak lah. So sangga tu duduk kat bahagian atas, dia akan terapung dekat bahagian atas. So dari semasa ke semasa, leburan sangga akan dikeluarkan dulu. Okay, dan digunakan untuk buat apa? Sebab dia kan kalsium karbonat tadi tu dia boleh buat tapak, bangunan dan jalan. Okay. Maksudnya walaupun biji besi tadi tu kita kata kita nak besi dia saja. So lebihan dia tu kita tak buang lah, kita masih guna, masih berguna dan kita buat juga benda lain. Bukan besi lah. Kita nak buat tapak bangunan, nak buat jalan. Tak ada benda yang jadi sampah. Sekarang kita nak tengok apakah isu pelombongan yang ada di Malaysia ni ya. Lombong tu maksudnya kita keluarkan mineral tu daripada dalam tanah. Isu yang pertama. Isu pertama adalah pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Yang kedua, penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Awak nak korek benda dalam tanah, perlukan banyak tenaga elektrik. Okay, kalau tak guna tenaga elektrik pun kita guna jentera. So, jentera akan menggunakan bahan api yang banyak. So, pencemaran berlaku. So, bila dah proses pula, kita akan proses dalam relau bagas. Maka relau bagas tu akan hasilkan pencemaran udara yang banyak juga. Seterusnya kalau kita dah jumpa kawasan tu adalah kawasan lombong, maka kita akan melombong kat kawasan tu. Kawasan bahagian atas dia pun automatik akan rosak. Maknanya pemusnahan habitat akan berlaku lah. Awak melombong kat kawasan tu, ayam apa semua duduk bahagian bawah, takkan atas dia boleh hidup lagi. So haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan dah tak sesuai lagi untuk hidup kat situ akan musnah ataupun pupus. Selain daripada itu adalah pencemaran bunyi. Jentera pelombongan ni bukan jentera biasa lah. Bukan macam kapal, macam apa tu, traktor lalu tepi rumah kita tu, bukan. Dia adalah jentera berat. Okay, nak korek tanah, nak korek batu, nak buat pula. Bukan biasa-biasa bunyi dia lah. Bunyi yang sangat bingit. Okay, seterusnya adalah akan berlaku hakisan tanah akibat penggalian biji. Kawasan-kawasan sekitar akan mengalami risiko tanah mereka bergerak. Boleh berlaku apa? Tanah runtuh. Okay. Seterusnya adalah pencemaran air. Bila ada pencucian biji ni, mestilah akan berlaku pencemaran air. Campur-campur lah. Jadi kotak habis ayam. Okay, tadi pencemaran air, ni pencemaran udara.
Penggunaan tenaga elektrik yang banyak, pencemaran udara yang dihasilkan dari relau bagas, tu dia orang tahu tu, gas yang terhasil, kawasan yang dijadikan pembinaan lumbung, rosak lah, habitat rosak, pencemaran bunyi, orang yang duduk kat kawasan tu, migrain, sakit, hakisan tanah. Tapi gambar ni macam tak sesuai lah. Dia kawasan rendah kawasan rendah. Kawasan-kawasan rendah tu pun mungkin mengalami pemendapan lah. Mendap kawasan sekitar tu mendap tanah dah. Pencemaran air akibat pencucian biji. Nampak ayat tu jadi warna apa. Macam berlaku dekat negeri Pahang sungai dia dah tak warna jernih dah. Jadi warna merah. Okey, tepi ke bahagian yang terakhir iaitu praktis formatif 4.3. Okay, terima kasih awak masih duk buka mata elok lagi. Boleh buka buku teks awak, muka surat berapa ni untuk praktis formatif 4.3. Kita tengok soalan nombor 1. Nyatakan kaedah pengekstrakan logam daripada biji atau oksida logam yang berikut. Okey, yang pertama. Aluminium oksida. Nak tahu dia punya kaedah, kita tengok dia duduk kat bahagian mana, atas ke bawah. Okey, cikgu pergi ke dia punya susunan dulu. Kalau susunan dia duduk di bahagian atas, dia guna elektrolisis laju sangat. Ni dia. Kalau dia duduk kat bahagian atas daripada karbon, dia guna kaedah elektrolisis. Tapi kalau dia duduk di bahagian bawah daripada karbon, iaitu start daripada zinc sampai plumbum, dia guna kaedah penurunan. Tapi kalau kuprum dengan merkuri hanya memanaskan dia saja, argentan dengan emas tak payah buat apa sebab dia memang wujud dalam bentuk unsur dia sendiri. Okay. So soalan pertama kita iaitu kaedah pengekstrakan. Kaedah pengekstrakan bagi aluminium. Aluminium kan duduk bahagian atas, yang 5 yang atas itu. So kaedahnya adalah kaedah elektrolisis. Biji besi. Orang kataan dia lah. Ni aluminium. Awak nak keluarkan aluminium kalau biji besi pula. Besi kan. Besi tu maksudnya ferrum. So dia duduk bahagian bawah. Yang 5 kat bawah tu. Jadi dia guna kaedah penurunan. Penurunan kena guna apa? Kena guna karbon. Okay, soalan nombor 2 ni dekat relau bagas. Ya, digunakan untuk mengekstrak ferrum. Ferrum tu biji besi tau. Dia nak keluarkan besi daripada biji besi. Nyatakan satu contoh logam selain ferrum yang diekstrak menggunakan relau bagas. Ada 5 tadi. Ada 5. Bubuh je yang mana-mana yang awak ingat. Ada 5. Aku nak bagi awak tengok balik apa ada 5 tu. Ni. Ada apa? Pertama, zinc. Nombor 2, hidrogen bukan tau. Nombor 1 zinc, nombor 2 ferrum, nombor 3 timah, nombor 4 plumbum. Awak cikgu kata 5. Cikgu sebut 5 tu sebab campur dengan hidrogen. Okey, sekali lagi. Zinc, ferrum, timah, plumbum. Zinc, ferrum, timah, plumbum. Zinc, ferrum, timah, plumbum. Zinc, mana? Zinc, ya Tuhan, kenapa? Yang tak guna. Zinc, ferrum, timah, plumbum. Hidrogen tak boleh lah, hidrogen bukan logam. Okay, nyatakan satu contoh logam selain ferrum. Dah ferrum dah. So lagi 3 ni ya. Zinc atau timah atau plumbum. Okay. Keempat-empat ni boleh digunakan dalam relau bagas. Yang boleh gunakan kaedah yang sama iaitu kaedah penurunan menggunakan karbon. Okay, B. Nyatakan bahan yang dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian yang berlabel P. Bahagian label P tadi tu kita masukkan biji besi ya. Lagi kita masukkan apa? Karbon. Karbon atau kita guna arangkok. Arangkok tu contoh karbon lah. Dan kita masukkan satu lagi iaitu batu kapur, kalsium. Lepas tu buat panas naik atas,
Okay, buat panas naik atas. Buat ini nama dia udara panas. So Q tu udara panas. Nah. Okay, C. Namakan bahan yang dialirkan keluar dari relau bagas. Okay, kita tengok siapa duduk bawah. Yang duduk bawah ni dia lebih tumpat. S tu lebih tumpat. Maksudnya dia lagi berat. R pula tempat dia atas sikit dia kurang tumpat. Bila kurang tumpat maksud dia ringan lah. So sangga. Sangga duduk atas. Okay, R tu adalah sangga. Dan S ialah ferrum. Kedua-duanya adalah bentuk cecair. Kedua-duanya melebur. Sangga yang lebur. Ferrum pun lebur. Okey. Tapi ke soalan nombor 3. Nyatakan satu kesan buruk daripada aktiviti pelombongan yang tidak dirancang dan bagaimana awak boleh selesaikan kesan buruk tersebut dalam konteks yang pertama iaitu konteks tempatan. Kesan buruk yang sangat-sangat bahaya adalah hakisan tanah. Bayangkan kawasan lombong yang besar, mesti kita nampak kat atas tu nampak macam sikit sebenarnya kawasan tu dia dah merebak sampai ke dalam. Macam kita akan nampak gigi berlubang tapi dalam tu dah lagi teruk lah lubang dia tu. Jadi bila kita nampak kawasan lombong sebenarnya kawasan dalam tanah dia tu dah terhakis lagi banyak. Jadi bila berlaku hakisan maka masalah ni hanya boleh diselesaikan dengan cara kita boleh tanam pokok dekat kawasan tu. So kita takut nanti lagi bertambah runtuh tanah-tanah kat keliling kan. Kita nampak macam kolam tu sikit je macam tu. Kita nampak layak kat atas tu kan. Sebenarnya bukan banyak tu je tau. Mungkin dia dah merebak macam tu. Jadi orang yang duduk elok-elok berdiri tu tak reban ataupun buat rumah kat kawasan ni. Nampak macam rumah dia taklah duduk layak kan. Padahal bawah-bawah tu ayak dah mula dekat dengan rumah dia tu. Tahu-tahu lagi mangkit-mangkit tidur innalillah lah. Okay, B. Untuk konteks global adalah pencemaran udara. Bila global maksudnya benda ni dia boleh pergi bergerak tempat lain. Walaupun kita buat kat Sarawak tapi udara yang tercemar disebabkan kilang dia ataupun jentera berat dia tadi tu, udara dia yang ada kandungan gas beracun ke dia boleh bergerak ikut aliran udara. Jadi pencemaran udara ni dapat dielakkan dengan kita tapis dulu gas yang terhasilkan di kawasan aktiviti berlombongan tu sebelum dibebaskan ke udara. So kita pasal-pasal je negara jiran ataupun kawasan-kawasan lain akan turut tercemar dan membahayakan haiwan-haiwan, manusia. Soalan yang seterusnya. Hafira, tak ada lah soalan. Hafira. So maknanya lah ni, awak siapkan 4.1, 4.2, 4.3 praktik formatif. Cikgu dah isi dah untuk awak punya PPT. Cikgu guna paksa awak dan cikgu nak juga siapa-siapa yang dah siap boleh hantar kerja awak PM tu kat cikgu. Cikgu punya nombor baru tu awak terus save. WhatsApp cikgu yang dulu tu tak boleh guna lah. Kena ban. Ada orang report kot sebab cikgu suruh awak buat yang checkpoint 2 itu. Tak tahu ada orang report. Dah tak boleh guna nombor cikgu. Setakat itu saja. Terima kasih banyak kepada semua yang terlibat hari ini. Cikgu doakan awak berjaya. Dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Cikgu. Cikgu. Habis lah. Okey cikgu. Sorry nak masuk. Ya tak apa. Nanti buat latihan